Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 8 hari bulan 9 2022, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh ini sudah masuk ke siri yang juzuk yang ke-5. Juzuk yang ke-5 dah kita. Dalam bab perkahwinan. Bab perkahwinan, hukum melihat tunang. Asalnya begitulah hukum dia. Tapi kisah ini pergi kepada hikayat perkahwinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ni cucu Nabi. Cucu Nabi, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita lihat nanti kenapa Umar beria-ria sangat nak kahwin dengan cucu Nabi. Jangan ada pula mari orang pening kepala, dia kata Umar ni nak nanya ke budak lah, tamak nak isteri ramai. Tak, dia ada hikmat lain, ada matlamat lain yang dia nak. Karena itu dia minta dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya kahwinkan dia dengan anak Ali. Mari kita dengar cerita, kemudian baru kita pergi kepada ulasan. Tak dengar cerita, tak tahu maklumat, tak dengar penjelasan, menimbulkan masalah. Kalau duk dengar kau kritikan puak-puak liberal, geng-geng yang pening kepala ni, macam-macam dia kata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kisah ini disebut oleh banyak para ulama seperti Al-Isti'ab dalam kitab Al-Isabah, Siyar A'lamun Nubala dan lain-lain kitab-kitab yang menukilkan peristiwa ini. Hikayat kita ni hikayat Ar-Rabi'atu wal Arba'un Ba'dal Mi'ah. Kisah yang ke-144. Khataba Umar bin al-Khattab min Ali bin Abi Talib ibnatahu Kulsum. Maksud dianya, Sayyidina Umar minta daripada Sayyidina Ali nak kahwin dengan anak perempuan dia nama Kulsum. Kalau kita kat Kalsum, tapi Arab dia tulis Kulsum, kaf lam sa waw mim, Kulsum radhiyallahu anhum. Bila Umar minta, fa zakara lahu sirraha. Ali kata, Umar, kecil lagi anak saya tu, budak lagi. Nanti kan tak pandai layan suami, kan macam mana kan tak sempurna. Faqala lahu, kata Umar, zawwijniha Aba Hasan. Kawinkan saya dengan dia. Abul Hasan. Gelar Sayyidina Ali itu Abul Hasan. Anak dia nama Al-Hasan. Kata Umar, fa inni arsudu min karamatiha ma la yarsudu ahadun. Umar kata, aku akan jaga kemuliaan dia, kehormatan dia, kedudukan dia. Tak ada suami lain yang boleh buat seperti itu. Umar berjanji. Jadi nampak dia bersungguh sangat nak bersemangat.
Qala Ali, Sayyidina Ali pun jawab, qala ana ab'asuha ilaik. Tak apalah kalau gitu kan, aku hantar dia mari jumpamu. Fa in raditaha faqad zawwajtukaha. Mu tengok ya, kalau mu berkenan maka aku kahwin kamu. Itu dia panggil kahwin bersyarat. Ta'liqul az-zawaj dengan apa? Dengan keredaan calon. Mana kalau mau kena pakai jadi. Itu ibarat gitu. Boleh kahwin lah gitu. Dia panggil ta'liquz zawaj birridha. Mu tengok ya, kalau mu kena jadi binimu selalu. Fa in radi faqad zawajtukaha ya'talu bisigriha. Jadi dia ni kecil lagi, tapi kalau kamu berkenan ambillah, kahwinlah. Qala, kata di rawi al-khabar wa huwa Abu Umar ibnu Abdul Bar, dalam kitab ada Isti'ab, dia kata fa ba'asaha ilaihi bi burdin. Ali ambil satu kain, burdu tu mana kain berjalur-jalur gini, lipat-lipat. Dia panggil anak dia Ummu Kulsum, wa qala laha quli lahu. Ummu Kulsum membawa kain ni pergi hantar ke Khalifah Umar. Bagi tahu kepada dia, hadzal burdul ladzi qultu lak. Inilah kain aku bagi tahu kepada tuan tu. Dia sebenarnya nak suruh anak dia pergi, tapi dia buat kirim kain. Qalat lahu zalik. Jadi anak dia pun pergi bawa kata. Faqala quli lahu. Dia kata, nanti awak balik jumpa ayah, bagi tahu kepada dia, qad raditu, aku dah redha, aku setuju dengan perjanjian kita tadi. Mana kalau setuju jadi binimu, aku setuju. Radiyallahu ank, Allah Ta'ala redha kepadamu. Jadi bila Umar sudah setuju, wa wada'a yadahu ala saqiha, Umar pun pegang betih budak tu. Fakashafaha, dia pegang betih. Faqalat, budak ni pun marah, dia tak tahu dia ada jadi isteri. Kalau tahu dia tak marah. Nak bagi tahunya, budak-budak ni mempunyai karamah, mempunyai kehormatan diri, jaga maruah diri. Tidak kata biarlah. Dia pun kata, marah Ummu Kulsum ni pada Umar, dia kata, ataf'alu hadza, tuan buat macam ni? Tengok betih orang. Laula annaka amirul mu'minin, kalau mu ni bukan amirul mu'minin, bukan khalifah, la kasartu anfak, aku tampar mukamu, aku patahkan hidung. Marah dia. Allahu akbar. Wa fi riwayatin la saqatu wajha, aku tampar mukamu ni. Marah. Bila dia marah, dia pun balik. Summa madat ila abiha, dia balik ke rumah ayah dia. Fa akhbarathu, dia cerita apa yang berlaku. Wa qalat, dia pun marah ayah dia. Ba'astani ila syaikhi su'. Ayah ni apa ni? Pergi hantar kita ni, pergi jumpa dengan orang tua yang jahat. Dia tak kata khalifah, dia tak kata amin, dia kata orang tua jahat. Apa pegang-pegang betih orang? Qala, kata Ali, ya bunayyah, anak, innahu zawjuki, dia tu suami awak, bukan orang jahat. Mana dia perangai tak baik, dia orang baik, orang warak, tapi awak dah jadi isteri dia. Barulah budak ni terkejut. Kata di muhaqqiq, asarun sahih, kisah ini sahih, dikeluar oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Isti'ab, dalam kitab Al-Isabah, Al-Zahabi dalam kitab Siyar Alamin Nubala, dan lain-lain lagi. Dan ada lagi cerita lain dalam riwayat. Selepas daripada peristiwa tersebut, faja'a Umar ila majlisil muhajirin fir raudah, Umar pun pergi masuk dalam raudah Masjid Nabi, sedang orang-orang muhajirin berada di situ, berkumpul dalam masjid. Fajalasa ilaihim, dia pun duduk sekali dengan ramai-ramai. Faqala zaffinuni, ucap takziah lah, ucap tahniah lah kepada saya.
Qal bimadza ya, nak tahniah apa? Tak dengar cerita pun. Qal tazawwajtu Kalsum binti Ali. Aku dah kahwin dengan Kalsum, anak pada Sayyidina Ali, cucu Nabi. Sebab apa? Ini sebab. Karena aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasabin wa sababin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah. Semua keturunan yang menjadi sebab bersebab, mertua menantu, semuanya terputus pertolongan pada hari kiamat, illa nasabi wa sababi wa sihri, kecuali keturunan aku, orang yang bersebab bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bertua atau menantu, maka orang ini tak putus. Kata Umar, fakana li bihi sallallahu alaihi wasallam an-nasabu was-sabab. Aku dengan Nabi telah menjadi ada keturunan, sudah ada sebab dia. Fa aradtu an ajma' ilaihi sihr. Aku nak kumpul satu lagi, nak jadi menantu cucu dia. Farafa'uhu, maka para sahabat yang ada tu semuanya pakat berdoa, ucap kebaikan, tahniah kepada Sayyidina Umar. Cerita ini menarik. Para ulama telah meletakkan cerita ini dalam di bawah tajuk jawazun nazar. Harus tengok kepada calon suami, bakal suami itu, tengok kepada makhtubah, tunang dia. Jadi kalau orang tu nak bertunang, dia boleh tengok kepada isteri dia tu. Tengok comel kau uduh. Cuma hak mana kita nak tengok, kita akan bincang nanti insya-Allah. Jangan tak tengok. Ni ada setengah orang ni warak. Aku tak mau buka tutup muka aku, tak mau buka niqab, tak mau buka hijab. Tak boleh. Kalau orang nak mari tengok, kena buka. Biar dia tengok berkenan ke tak berkenan. Kalau tak berkenan tinggal, kalau berkenan teruskan. Baik para jemaah sekalian, dalam kisah ini ada 10 riwayat, 10 maudu'at yang kita kena bincangkan. Yang pertama, Kalsum binti Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha wa an abiha. Mak dia siapa? Mak dia Fatimah. Mak dia Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, anak Nabi. Maka Kalsum ini cucu Nabi. Kalsum jadi cucu Nabi lah, hafid, dia panggil hafidah. Adik-beradik kepada Al-Hasan dan Husain, seibu sebapa. Ali dengan Fatimah, mak dia. Dia dilahirkan pada sekitar tahun 6 Hijrah. Dia sempat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak dapat riwayat daripada apa-apa daripada Nabi. Sebab kalau tahun 6 Hijrah, Nabi kita wafat tahun yang ke-11. Makna umur dia berapa? 5 tahun. Dia tak boleh riwayat. Dia tengok atuk dia. Dia tengok tok ayah dia sallallahu alaihi wasallam Nabi, tapi dia tak ada riwayat. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkahwin dengan dia, wahwa amirul mukminin. Dia sudah jadi khalifah. Umar jadi khalifah bila? Pada tahun 13. Selepas daripada kematian Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat tahun 11. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun saja. 11, 12, 13 meninggal, Umar ambil. Dan Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada bulan Zulhijjah tahun 23. Maknanya sekitar itulah. Umur dia tu berapa? Umur Kalsum tu memang masih kecil. Tetapi dia sempat melahirkan seorang anak, Zaid, nama Zaid, anak dia Zaid bin Umar. Ada juga riwayat mengatakan 2 anak, seorang lagi Ruqayyah. Ruqayyah maknanya 2 anak dapat. Ini maknanya artinya wallahu alam berapa umur dia kita pun tak dapat nak secara tepat. Tetapi dia sempat duduk dengan Sayyidina Umar, sempat melahirkan anak, maknanya budak ni sudah baligh.
Kalau budak tak balik, dia tak melahirkan anak. Itulah. Selepas daripada Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dia berkahwin pula dengan Aun bin Ja'far bin Abi Talib. Aun bin Ja'far bin Abi Talib. Kemudian Aun mati. Fatazawwajaha akhuhu Muhammad bin Ja'far bin Abi Talib. Muhammad mati pula. Tak pelik tuan-tuan. Orang dahulu kalau mati awal-awal sebab dia pergi berperang, mati syahid. Kemudian adik-beradik dia, Abdullah bin Ja'far kahwin dengan dia, kemudian Abdullah pula dia mati di bawah Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala an jami'. Ketika matinya Ummu Kulsum, anak dia Zaid bin Umar, sekali dia dengan anak dia mati sekali, wa dufina fi yaumin wahid, dikebumikan pada hari yang sama. Yang menjadi imam ke atas dia solat jenazah dia Abdullah bin Umar, abang dia lah. Wa zalika fi awaili daulati Muawiyah. Jadi ada kata yang menjadi imam dia tu Sa'id Ibn al-As Amir Madinah, tapi para pengkaji mengatakan yang benarnya Abdullah bin Umar, abang dia yang jadi imam setelah dia solat jenazah ke atas Ummu Kulsum dan anaknya Zaid. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, kita pergi kepada perkara yang kedua. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkahwin dengan Ummu Kulsum binti Ali, waktu itu umur dia sudah 54 tahun. Dia sudah 54 tahun dan dia sudah kahwin, dia ada isteri yang lain. Wa indahu minan nisa bal jamilatil Arab. Mana isteri Sayyidina Umar ni orang Arab yang comel-comel. Ada juga ummahat minal ima, ummahatil aulad, ada juga. Dua orang hamba dia, Fukaihah dengan Luhayyah. Boleh nama dia Fukaihah dengan Luhayyah. Maknanya Sayyidina Umar bukan kahwin dengan Ummu Kulsum kerana nak kepada nafsu, tapi dia telah memberi ucapan dia, kenyataan dia kepada para muhajirin, iaitulah sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Nabi kata kullu sababin wa nasabin, semua sebab keturunan, anak beranak, mertua menantu akan lari pada hari kiamat, putus, kecuali daripada keturunan Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak putus. Maka Umar radhiyallahu anhu nak supaya dia ada banyak kaitan hubungan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata an-nasab, keturunan, kaum kerabat, was sabab wal hablu, melalui peranakan. Mana sabab tu, mana beranak, mana jadi mertua, anak, cucu, itu al-qarabahul mawaddah. As-sihru dengan makna mertua menantu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dua kali dia dapat. Anak dia Hafsah, isteri Nabi, mana Nabi itu menantu dia. Ummu Kulsum, cucu Nabi, isteri dia, mana dua lorong dia ambil. Itu gagahlah dia insya-Allah. Itulah harapan dia, tujuan aku kahwin ni kerana ni. Dia kata. Baiklah. Kata ad-dhahak, tuan-tuan tanda sikit ilmu tambah. Ad-dhahak ni seorang ulama tafsir, dia kata an-nasabu sab'un. Keturunan tu ada 7. Mana dia? Tanda dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 23, Allah kata hurrimat alaikum ummahatukum, ibu kamu, masuklah nenek, wa banatukum, anak-anak perempuan kamu, termasuklah cucu, wa akhawatukum, adik-beradik kamu, wa ammatukum, mak saudara kamu sebelah bapa, wa khalatukum, mak saudara kamu sebelah ibu, wa banatul akhi, anak saudara kamu,
Wa banatul ukhti, anak perempuan saudara adik-beradik kamu. Ini kalau keturunan ada 5. Wasihru, mertua menantu pula ada, keturunan ada 7. As-sihru ada 5. Mertua menantu ada 5. Mana dia? Ayat surah An-Nisa juga ayat 23. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar rada'ah, adik-beradik perempuan susuan kamu. Wa ummahatu nisaikum, ibu kepada isterimu, mak mertua. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, iaitulah anak tiri kamu, anak isteri yang seorang laki-laki tu kahwin dengan orang perempuan tu ada anak. Kemudian dia setubuh dengan ibu tu. Maka anak tu jadi anak tiri dia. Rabaib dia panggil. 4. Wa halailu abnaikum, isteri kepada anak-anak kamu, menantu. Jadi dari sudut sihri ada 5, dari sudut keturunan ada 7. Itu ayatnya lah. Tengok dalam surah An-Nisa ayat 23. Allahu Akbar. Baiklah. Maka Sayyidina Umar dia nak nak ikat dia punya hubungan dia dengan Nabi supaya kuat. Dahlah dia tu sebagai wazir, menteri, orang yang nampak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan keturunan pula Nabi kita kahwin dengan Hafsah, dan dia juga telah menjadi menantu cucu dengan perkahwinan dengan siapa? Dengan Ummu Kalsum, anak Sayyidina Ali. Isu yang ketiga, pada peringkat awal bila Sayyidina Umar minta dengan Ali, talakka, Ali pada permulaannya tidak menerima. Wa ta'allala bisighariha, Ali kata kecil lagi anak aku tu. Hak sebenarnya wa qad admara, Ali sudah ada calon, iaitulah dia nak kahwinkan anak dia ni dengan anak-anak Ja'far, anak saudara dia. Ja'far yang mati syahid dalam Ma'rakah Mu'tah. Jadi Ali kata dia nak kahwinkan Ummul Kulsum dengan salah seorang daripada anak Ja'far, anak saudara dia sendiri, sepupu lah maknanya. Jadi bila Umar kata tak apa Ali, aku akan jaga dia, aku jaga kehormatan dia, aku beri kasih sayang, dan aku tak ada orang lain boleh buat macam ni, maka Ali pun terima. Jadi kita kena tahulah, pada zaman dulu bukanlah ada masalah kena bawa tepak sirih lah, kena bawa sirih pinang lah macam benda, tak ada. Secara ringkas-ringkasnya, maka bila Ali kata tak apa, aku kahwinkan dia, kalau kamu setuju aku kahwinkan. Nah, itu dia panggil. Kemudian Ali pun hantar pergi Ummu Kalsum. Umar tengok, Umar kata raditu, aku setuju. Jadi isteri dia lah. Allahu Akbar. Maka bila Ummu Kalsum datang jumpa dengan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, jadi Umar pun dah tengok, dah confirm Ummu Kalsum jadi isteri dia. Dia pun peganglah betih budak tu nak tengok. Gitu. Maka isu yang kelima, kita nampak bagaimana Ummu Kalsum ni sangat menjaga dia punya kehormatan diri. Dia balik dengan keadaan marah. Dia istingkar, marah kepada ayah dia. Dia kata ba'astani ila syaikhi su', hantar aku ni kepada orang tua yang tak baik lah. Apa ni ayah macam ni? Di sini kita tengok dia masih lagi berpegang dengan adab. Dia tak kata Amir Mukminin jahat, khalifah tak baik lah. Dia kata orang tua yang tak baik. Maka ini di antara adab kita. Kalau kita tengok satu-satu benda, jangan pergi kepada yang lebih besar, kita pergi pada peribadi orang tu saja. Pergi pada orang tu. Apabila ayah dia bagi tahu, Ummu Kalsum, dia sudah jadi suami awak, fadhahika Ali. Ali ketawa. Ali kata, ya bunaya, anak-anakku, aku dah kahwinkan dia. Maknanya zaman dulu mudah sangat, simple sangat. Cara perkahwinan dia sangat mudah. Sangat mudah.
Itu dengan cara tu, tak payah banyak. Maka alhamdulillah Sayyidina Umar setuju dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum pun jadi isteri dia sehinggalah Sayyidina Umar wafat, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Baik para jemaah sekalian, isu yang keenam, Ummu Kulsum sepanjang perkahwinan dengan Sayyidina Umar telah melahirkan Zaid. Anak dia nama Zaid. Dan ada riwayat dalam kitab juga mengatakan Ruqayyah. Ummu Kulsum ni selalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bawa dia pergi meronda pada waktu malam. Mana saat kalau dia nak pergi ronda malam, dia bawa Ummu Kulsum sekali dengan dia. Mai, ikut. Satu hari Umar berjalan pada waktu malam dalam kawasan pemerintahan dia lah di Madinah. Dia jumpa di tepi, di pinggir bandar Madinah tu ada macam khemah yang dibuat daripada bulu gitu. Bila Umar masuk pergi dekat khemah, dia dengar anin, mana seorang perempuan mengaduh. Aduh, sakit, mana begitulah macam mengadu. Falamma alima min zawjiha, dia bertanya suami, apa pasal? Dia kata tamakhat, isteri dia sakit nak bersalin. Oh, masa tu bukan ada hospital, panggil ambulan, tak ada. Isteri dia sakit nak bersalin. Maka Sayyidina Umar balik, pergi ambil makanan di rumah dia, mari semula. Wa akhadha Ummu Kulsum ma'ahu fa adkhala ila mar'atin. Jadi Ummu Kulsum masuk, pergi tengok perempuan yang nak bersalin tadi tu. Umar tak boleh masuk lah, dia lelaki. Maka Umar bawa mari makanan tadi, dia beri, dia letak di tepi khemah. Selesai masak, dia panggil suami kawan itu suruh makan. Kemudian isteri dia pun bersalin. Falamma waladat, bila budak orang itu melahirkan anak, qala Ummu Kulsum, ya Amir Minin bashir sahibuka bi ghulam. Amir Minin bagi tahu pada sahabat tu duduk makan tu, anak dia dapat anak laki-laki dah dia. Dapat anak laki-laki. Fahabahu zaujuha. Jadi mari awak pergi ambil, pergilah tengok isteri awak tu dah dapat anak dah. Ini nak bagi tahu bahawa Ummu Kulsum tu hidup dengan Sayyidina Umar begitu bahagia sehingga Umar bawa dia pergi ketika ada rondaan, lawatan, dia bawa isteri dia tu pergi untuk ni macam kes macam ni. Mana orang perempuan yang sakit, jadi khalifah nak masuk payah, dia suruh isteri dia masuk. Itu. Allahu akbar. Baik. Namun begitu, walaupun isteri ni isteri muda, Sayyidina Umar tidak memberi lebih daripada hak dia. Satu hari dia duk bagi macam subang gitu, gelang kepada para muslimat. Ummu Kulsum ada sekali, orang kata, Amir Minin bagilah ke isteri satu, dia tak bagi. Rafat. Dia bagi pakaian ini, perhiasan ini kepada Ummu Sulaid yang telah ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi pembantu pada hari peperangan Uhud, bawa air untuk tentera yang sakit. Mana Umar tak bagi pada bini dia, dia bagi pada makcik yang telah berkhidmat kepada tentera Islam. Ini kita kena ingatlah. Kita ni kalau jadi pemimpin, walaupun isteri itu muda, disayangi, tapi tak ada hak untuk kita ambil harta-harta negara itu dibalut kepada isteri kita. Jangan, kita kena belajar. Jangan sampai mereka orang bawa ke mahkamah baru pening dah. Silap gitu. Isteri pun masuk campur juga, ambil juga harta-harta negara. Umar kata tak. Ini isteri aku bagi daripada duit aku, tak bagi daripada harta pemberian daripada negara. Isu yang ketujuh, Ali kata, aku hantar mari Ummu Kulsum padamu, kalau kamu setuju maka aku kahwin kamu. Jadi di sini kata di para ulama, sunat mana-mana calon suami yang nak pinang orang perempuan, dia kena tengok, kena pergi tengok calon dia tu. Jangan kata mak tengok kalau mak berkenan pakai jadi lah.
calon tu kena pergi. Cuma para ulama berbeza pandangan tentang setakat mana boleh tengok. Jumhur ulama kata boleh tengok kepada muka dengan tangan. Muka dengan tangan. Ada Auza'i kata boleh tengoklah muka, tangan, kepala. Yang penting jangan tengok aurat. Aurat yang berat tak boleh. Ada lagi lah riwayat lain. Yang pentingnya kita kata eloklah kalau dia tengok muka dengan tangan. Yang lain-lain tu biar mak dia lagi tengok. Budak ni ada rambut ke tak ada? Tak, rambut warna merah ke warna kelabu ke? Tak. Budak tu warna rambut perang, rambut orang putih tu. Biar mak dia tak payah suami tu pergi siasat. Rambut dia ada uban contohnya. Jadi yang suami tu tengok muka dengan tangan. Kenapa? Dia kata sebab ini rahsia ni. Rahsia ni. Orang-orang muda kena ingat. Muka tu tanda comel ke huduh, tengok muka. Tangan ni nak tengok dia punya saiz, gemuk ke kurus. Jangan main. Kalau tangan dia tu nak buat bulak molek, berisilah tu ibu dia tu. Kalau tangan dia kurus, dia pakai cincin pun nak cabut atau kurus. Itu dia panggil rahsia. Kenapa muka dengan tangan kena tengok. Baik, kita tak usah detail lah sini, kita setakat tu dulu. Adapun zaman kita hari ni, Nabi pernah sebut. Nabi sebut kepada seorang laki-laki nak kahwin. Nabi kata fanzur ilaiha, pergi tengok pada calon tunang kamu tu. Fa inna fi a'yunil ansar syai'. Mata orang ansar tu ada benda sikit. Boleh jadi mata dia sepik ke macam mana. Arab ni suka mata bulak gitu. Kalau ni mata sepik. Mungkin tengok. Takut mu tak berkenan. Kena tengok. Dalam hadis lain Nabi kata idza khataba ahadukumul mar'ah, apabila kamu pinang seorang perempuan, fa in istata'a yanzura ila ma yad'u ila nikahi falyaf'al. Kalau mu nak kahwin, pergi tengok orang perempuan tu. Kalau mu tengok kepada perkara yang boleh membawa kepada kamu berkahwin. Sebab apa? Fa innahu ahra an yu'dam. Mana kalau kita tengok, kita kahwin dengan mata kita berkenan, lebih kepada keserasian orang panggil. Kasih dua orang tu, dia tengok orang kena. Kalau tak kena, tak sah. Saya tak suka ni. Saya suka muka panjang macam muka sirih, ni muka bulat macam pinggang gini, tak kena. Tak sah. Cari hak lain. Tak boleh kata mak berkenan. Mak bukan mak nak kahwin. Mak nak buat menantu, yang nak kahwin anak dia. Jadi anak dia tu kena tengok. Jadi mana-mana orang perempuan pun, bila waktu peminangan orang tengok, dia kena buka hijab dia. Kena buka muka. Jangan kata, tengok sini lah. Mana nampak bulu kening saja. Mana jadi kena tengok muka, ada hidung, ada mata, ada mulut, nampak. Baiklah. Allahu Akbar. Itu di antara cara ringkas lah. Kalau nak tengok panjang, kena tengok dalam kitab fiqh. Kitab kita ni panggil kitab yang ringkas. Yang ke isu yang seterusnya, yang ke-8, wa hadzal haq fi ru'yatiha, hak suami untuk tengok isteri, calon isteri. Demikian juga hak isteri kena tengok calon suami. Awak kena mari. Jangan pada mak dia bagi tahu, comel dia tu. Oh, tegak molek tubuh dia. Lah. Dia kena tengok juga. Mari tengok ala dia ni. Nah, kurusnya lah, nyentepuh dia angin pun cabut dia terbalik ni, kurus. Ataupun warna dia ke, tak kira macam mana, yang penting dua-dua tu kena diberi peluang untuk tengok menengok. Sama ada tengok resmi atau tengok tak resmi, mau nak tengok dia tu pergi. Contohnya dia kata dia ni kerja setempat ni, kita bawa anak kita tu pergi duduk atas kereta, kita panggil orang tu, awak sini, cakap mari buat kat kereta ke apa. Yang penting biar anak dia tengok. Mudah laki-laki. Yang perempuan tu kena, ataupun dia mari rumah bersama dengan mahram lah. Mak dia kena ada sekali, adik-beradik dia ke duduk dalam majlis tu tengok menengok. Itu adab dia. Maka tamkinul khatib yang ke-9, apabila orang nak mari pinang, kita kena bagi keluarkan anak kita tu mengikut yang asli dia. Ni tidak orang mana, orang nak mari min habis make up 3, orang panggil tiga lapis dia pakai make up, nak suruh comel. Tak, itu khidak, nama dia tipu. Sekarang ni pula pasal jenis ada jenis bedak.
Kalau orang tengok dia jadi putih contohnya, ataupun jadi merah kok, itu semua tu tak boleh. Biar dia tengok yang asli, yang ori punya pasal. Tak ada tazayun, tidak ada tajamul. Tengok yang asli gitu ya. Dan tidak boleh khalwat. Khalwat ni maknanya duduk berdua-dua, keluar berdua-dua, tak boleh. Dia kena tengok tempat yang terbuka ataupun di rumah dia dengan dihadiri oleh keluarga masing-masing. Itu di antara perkara yang penting. Kemudian idza lam yatimmat tawaf, lepas tengok tak setuju. Tak usah duduk viral ke orang lah. Oh, aku dah tengok budak tu, aku tak setuju. Mata dia tak comel ke, hidung dia tak comel ke, gigi jongeng ke, apa benda. Tak usah duduk cakap banyak-banyak. Sebab likulli saqitatin laqit. Kata Imam Syafi'i, setiap benda yang gugur ada pemungut dia. Awak tak berkenan, tinggal dengan baik. Awak tak berkenan, tak semesti orang lain tak berkenan juga. Sebab tu dia kata, kain di pasar, di kedai kain tu warna macam-macam warna. Kita tak suka warna ni, orang lain suka. Alah tak comelnya kain ni. Kita letak kejap, mari orang lain pula, Allahu Akbar, Masya Allah, hok ni saya cari dulu ni. Nak kata apa? Jadi kalau kita tak suka, biar orang lain suka. Maka di sini kita kena jaga adab. Jangan duk tular, jangan duk viral. Orang ni tak juru, orang ni tak kena, orang ni gini-gini. Lah, jangan cuba membuat provokasi. Awak tak suka, biar orang lain suka. Kalau tidak, bahaya. Satu lagi, Nabi sebut dalam pemilihan itu, faz bizatiddin, yang terbaiknya yang ada agama. Orang yang beragama itu yang terbaik. Jadi macam mana? Dia kalau boleh, kita tengok dulu berkenan, baru siasat dari sudut agama dia. Mana kalau kita tolak agama tu beratlah kes. Kalau tolak kerana rupa, kerana warna, kerana saiz tinggi rendah, itu benda kecil. Dia panggil benda nisbi, benda subjektif. Maknanya setiap orang tak sama. Tapi kalau kata tolak kerana agama, berat. Jadi kalau nak tolak awal. Saya tak boleh terima sebab saiz dia kenik sangat. Saiz dia panjang betul, tinggi pada kita, cakap kena tengok gini. Jadi para ulama mengatakan, aku bagi peringatan, mu jangan buat nak tolak tu mudah-mudah kerana agama. Sebab bila kerana agama, dia terlibat dengan maruah, terlibat dengan muruah, dengan maruah orang tu. Dia terlibat, terlibat. Jadi kalau benda-benda fizikal tak apa. Sebab setiap orang tak sama. Kita tak boleh nak paksa orang, kita tak boleh nak suruh orang. Tapi dalam bab agama, dia jadi sukar untuk seorang tu nak melepaskan. Dia ni tak juruh ni, perangai gini-gini, tak semaya apa saja ni, macam-macam benda. Jadi kalau orang lain ambil pula baharu tu, tak boleh ni, dia ni berat ni, kena reject dah ke pengkaji dari sudut agama. Kenapa dia tu tak suka ni tu? Tahu, dia kata saiz tinggi betul. Kebetulan hak mari yang kedua pula tinggi juga saiz, sedang molek dengan dia, ambil sama saiz, awak kena, orang lain. Jadi kita nak biar fizikal tak apa, tapi jangan tolak mudah-mudah dalam bidang agama. Dalam perkara agama jangan mudah nak tolak. Orang dengar kata tak jauh, kita tak tanya khabar lagi. Boleh jadi dia tuara, cuma orang tak nampak je dia. Jadi kita kena letak. Baiklah, yang terakhir, yang ke-10, yajibu mura'atil makan wal zaman wal uruf as-sa'id. Kita juga kena ambil kira adat setempat. Orang Arab lain. Ana sepanjang duduk di negara Arab ni, orang Arab ni dia ada 3 peringkat. 3 peringkat nak menikah. Yang pertama dia panggil milkah. Milkah ni mana nanda, ditanda dulu. Lepas pada milkah dia panggil syabakah. Syabakah ni dia akad nikah, tapi tak boleh duduk sekali. Tak boleh keluar bersama, tak boleh. Kalau nak keluar apa, kena keluar dengan keluarga, anak-beranak, adik-adik kena ada, pengawal kena ada. Akad nikah dah. Sebab waktu itulah waktu dia nak berkenalan. Moga orang tak bercampur, daripada sekolah rendah tak bercampur, sampai ketua tak bercampur. Jadi macam mana nak kenal? Tapi waktu itulah waktu calon suami ni menjadi pelakon yang hebat. Warak lah. Bunyi orang azan kat tak apa lah, kita pergi solat dulu, patut mari pula. Lepas menikah,
Simbuh air pun tak bangun lagi semaya. Itu dia kita waktu tu waktu berlaku ni bang. Jadi tapi tiga peringkat milkah, kemudian syabakah, lepas tu barulah peringkat dia panggil farah tu mana buat kenduri rasmilah perhubungan dua suami isteri itu. Jadi kita ingatlah. Jadi kita kena tengok dari sudut adat istiadat tu kena ada, tapi janganlah melampau sangat adat pun. Allah, ada setengah kawan kita ni ditangguhkan perkahwinan sebab masa peminangan hari tu tak bawa sirih. Dia bagi tahu anak kata mak dia makan sirih ke tak makan pun. Habis sebab kurang satu dalam tujuh dulang pa tu tak ada sirih. Jadi isu benda lagu tu. Jadi kita tak payahlah adat-adat yang simple-simple je yang kita ambil, adat yang pelik-pelik tak payah. Walaupun kata orang al-adatu muhakkamah. Adat tu boleh dikira, tapi kita kena ambil adat yang baik-baik, yang tidak menyusahkan, yang tidak berlaga dengan syariat. Alhamdulillah tamaklah kita 10 perkara dalam kisah Sayyidina Umar kahwin dengan Ummu Kulsum. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam hikayat yang ke 145 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.